Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Izzati Hamizah binti Mufauzi 2020983059. Tajuk yang dipilih untuk perbincangan pada kali ini adalah konsep etika terhadap alam sekitar menurut peradaban dan isu-isu yang berkaitan dengannya. Baiklah, kali ini saya akan membentangkan pada pendahuluan. Alam sekitar merupakan segala benda hidup dan bukan hidup yang telah diciptakan oleh Allah SWT secara semula jadi di permukaan bumi ini. Walau bagaimanapun keindahan alam sekitar yang telah tercipta pada suatu ketika dahulu telah dicemarkan oleh sesetengah pihak yang tidak bertanggungjawab. Saban hari kita dihebahkan dengan pencemaran alam sekitar yang akan memudaratkan masyarakat di dalam negara kita. Antara pencemaran alam sekitar yang sering kita dengar dan kerap berlaku di negara kita adalah pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah dan pencemaran bumi. Oleh itu, pencemaran alam sekitar telah membawa banyak keburukan kepada semua lapisan masyarakat di Malaysia dan juga akan memberikan kebaikan kepada kita apabila kita bijak menggunakan akal fikiran yang telah dikurniakan oleh Allah SWT untuk menerokai dan menggunakan alam sekitar dengan baik. Alam sekitar merupakan tanggungjawab kita bersama sebagai manusia untuk kita terokai dan memelihara untuk generasi akan datang. Untuk penyertaan masalah pula. Pertama, umum menyedari bahawa etika dan moral dalam masyarakat kita kini telah berkurang dan tidak dipraktikkan sebagaimana yang mereka telah pelajari ketika kecil lagi. Kedua, adakah masyarakat di Malaysia memahami dan menitik beratkan terhadap konsep etika dan moral terhadap alam sekitar serta sejauh manakah mereka mempraktikkannya dalam kehidupan seharian mereka? Ketiga, apakah peranan pihak berkuasa perlu dilakukan agar rakyat sentiasa menitik beratkan konsep etika terhadap alam sekitar? Persoalan kajian, apakah maksud etika dari segi bahasa? Yang kedua, apakah ciri-ciri etika terhadap alam sekitar yang perlu dipraktikkan oleh masyarakat di Malaysia? Dan terakhir, bagaimanakah pemahaman masyarakat tentang etika terhadap alam sekitar? Bagi objektif kajian yang telah ditekankan adalah pertama, membantu masyarakat agar memahami konsep etika dan moral dan mempunyai perasaan keprihatinan terhadap alam sekitar. Kedua, memberi kesedaran dan pengejaran kepada semua lapisan masyarakat bahawa pentingnya menjaga alam sekitar. Ketiga, mengenal pasti isu-isu yang telah berlaku berkaitan alam sekitar. Dan terakhir, signifikan kajian adalah kepada penyelidik, masyarakat dan negara. Kesimpulannya, memahami dan menitik beratkan nilai etika dan moral terhadap alam sekitar serta mempraktikkannya dalam diri masyarakat merupakan tanggungjawab kita bersama. Oleh itu, kita mestilah sedar akan kepentingan alam sekitar yang telah kita miliki. Agensi yang terlibat perlulah bersama-sama berganding bahu dengan rakyat Malaysia agar dapat melestarikan dan membangunkan alam sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatan Faida binti Samson, nombor metrik 2020995093. Saya akan membentangkan bab 2 iaitu kajian literatur. Penerangan dan analisa tentang kefahaman serta keprihatinan masyarakat di seluruh Malaysia mengenai tajuk kajian akan dibincangkan dalam bab ini. Kajian literatur dibuat berdasarkan artikel-artikel serta kajian-kajian terdahulu yang didapati daripada sumber-sumber internet dan buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan tajuk kajian. Segala maklumat yang diperolehi dijadikan sebagai sumber bagi menerangkan mengenai segala isu yang berkaitan dengan etika terhadap alam sekitar menurut pelbagai peradaban. Definisi alam sekitar. Alam sekitar merupakan elemen-elemen yang berada di sekitar kita termasuk yang hidup dan bukan hidup. Disebut sebagai environment dalam bahasa Inggeris yang membawa maksud persekitaran atau sekeliling. Menurut Akta Kualiti Alam Sekeliling Malaysia 1974, alam sekitar bermaksud fenomena-fenomena fizikal yang mengelilingi kehidupan manusia termasuk air, udara, tanah, iklim, cuaca dan sebagainya. Alam sekitar terbahagi kepada dua elemen iaitu
alam sekitar semula jadi dan alam sekitar buatan. Alam sekitar semula jadi merupakan alam sekitar yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti tumbuhan, haiwan, sungai, gunung dan sebagainya. Alam sekitar buatan merupakan hasil ciptaan dan inovasi manusia seperti kenderaan, kawasan persekitaran, kawasan kediaman, kawasan persiaran dan sebagainya. Okey, seterusnya kepentingan kajian. Kewujudan Akta Perlindungan Alam Sekitar bertujuan untuk meningkatkan aspek kawalan dan penguatkuasaan ke atas kes pencemaran. Terdapat dua perkara penting yang terkandung dalam akta tersebut, iaitu perluasan bidang kuasa dengan mengambil kira isu pencemaran semasa dan bahan pencemaran baharu, serta aspek kedua berkaitan peningkatan hukuman dan denda lebih berat. Kajian ini mengajar tentang etika dan adab terhadap alam sekitar serta memelihara habitat flora dan fauna dan menjamin kestabilan ekosistem. Okey, seterusnya, alam sekitar yang bersih dan cantik akan menarik pelancong ke negara dan sekaligus akan meningkatkan ekonomi negara dalam sektor pelancongan. Okey, seterusnya adalah kesan kajian. Kajian ini telah memberikan impak yang positif terhadap masyarakat dan juga alam sekitar. Okey, kajian ini telah memberikan kesedaran dalam diri masyarakat terhadap konsep etika terhadap alam sekitar. Hal ini kerana masyarakat akan lebih peka dalam menjaga dan memelihara alam sekitar daripada terus terancam. Kajian ini juga telah melahirkan masyarakat yang bertanggungjawab dan berdisiplin dalam menjaga alam sekitar dengan tidak melakukan aktiviti yang boleh memusnahkan alam sekitar dan semestinya akan menjadikan alam sekitar bebas dari pencemaran. Okey, seterusnya cabaran kajian. Mengawal kemusnahan hutan yang tidak terkawal dan secara haram untuk dibuat sebagai kawasan perindustrian merupakan salah satu cabaran kajian. Hal ini kerana masih ramai individu yang tidak peka dan tidak prihatin terhadap alam sekitar yang sehingga kini masih melakukan aktiviti seperti pembalakan dan penerokaan kawasan baru untuk tujuan pembangunan. Hal ini semestinya mengakibatkan kemusnahan alam sekitar. Maka dengan itu, kawalan hendaklah diperketatkan bagi mengelakkan kepupusan habitat flora dan fauna. Yang terakhir sekali adalah kesimpulan. Kajian ini merumuskan bahawa tahap kesedaran seseorang individu dari aspek keprihatinan, amalan dan adab terhadap alam sekitar berada pada tahap sederhana. Oleh itu, tabiat dan cara hidup masyarakat kita perlu diubah supaya menjadi satu kebiasaan dan tanggungjawab bersama dalam melindungi alam sekitar bagi menyelamatkan keadaan alam sekitar daripada terus dimusnahkan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurina Hazika binti Muhammad Idris serta nombor gajah 2020810124. Okey, saya akan membincangkan sebahagian daripada bab 3 iaitu metodologi kajian kumpulan kami. Metodologi kajian adalah suatu prosedur yang sistematik di mana ia menggabungkan penyesuaian pendekatan kajian serta analisis data yang sejajar dengan peraturan tersendiri bagi memastikan prestasi kajian penyelidikan dapat diperolehi dengan baik dan sempurna. Pengumpulan data atau maklumat daripada responden berdasarkan tajuk kajian adalah sebagai perbincangan kajian bagi menghasilkan bukti yang boleh menyokong sesuatu kajian yang telah dikaji. Oleh itu, bab ini akan membincangkan metodologi kajian yang menyentuh mengenai reka bentuk kajian, instrumen kajian, kaedah kajian dan pengumpulan data daripada responden yang mencapai objektif. Seterusnya adalah reka bentuk kajian. Dalam kajian ini, reka bentuk kajian yang digunakan adalah kaedah peninjauan melalui penganalisis data secara atas talian. Penilaian ini dapat dilakukan dan dibuat sejurus selepas soalan berbentuk pautan rangkaian iaitu Google Form disediakan. Kemudian, ia disebarkan melalui aplikasi WhatsApp agar responden boleh menjawab borak soalan sendiri tersebut walau di mana sahaja mereka berada. Melalui kaedah kajian ini,
Penyataan masalah kajian terjawab apabila responden menjawab setiap soalan yang diajukan dengan pandangan masing-masing dengan jujur. Oleh itu, hasil dapatan kajian akan dirumus dan diberi beberapa penambahbaikan cadangan supaya pemasaran kajian dapat diselesaikan. Seterusnya adalah instrumen kajian. Instrumen kajian merupakan teknik yang digunakan bagi mengumpulkan segala data yang ingin diperolehi. Instrumen terbahagi kepada dua kaedah, iaitu kaedah kualitatif dan juga kaedah kuantitatif. Instrumen kajian yang digunakan dalam kajian penyelidikan ini adalah gabungan daripada kedua-duanya, iaitu kaedah kualitatif dan juga kuantitatif. Kaedah kualitatif yang digunakan adalah berdasarkan bahan tertulis yang didapati dari bacaan sumber buku-buku ilmiah serta carian di internet yang berkaitan dengan tajuk kajian. Manakala kajian kuantitatif pula adalah dengan mengedarkan borang kaji selidik kepada para responden melalui aplikasi atas talian seperti WhatsApp. Seterusnya, dalam konteks pensampelan pula, ia merupakan proses pengambilan sebahagian pecahan subjek daripada suatu populasi sebagai wakil populasi untuk dijadikan sebagai responden kajian. Bagi kaedah pensampelan kajian ini adalah berbentuk pensampelan kebarangkalian secara rawak. Melalui kaedah ini, responden dipilih secara rawak daripada setiap negeri di Malaysia. Responden yang dipilih secara rawak ini merupakan penduduk Malaysia daripada pelbagai kumpulan umur dan negeri penempatan serta terdiri daripada jantina lelaki dan perempuan. Persampelan yang digunakan adalah melalui pengumpulan data yang tidak menyeluruh, di mana ianya hanya melibatkan sebahagian populasi sahaja daripada keseluruhan penduduk Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Rifki dan Muhammad Razwi. Nombor ID student 2020-628-448. Okey, slide seterusnya ialah soal selidik. Soal selidik telah dibuat melalui rangkaian Google Form. Pautan ini telah disebarkan melalui sosial media seperti WhatsApp, Facebook dan sebagainya. Alhamdulillah, penyelidikan ini mendapat sambutan dan reaksi positif daripada semua lapisan masyarakat kita. Soal selidik ini terdiri daripada 3 bahagian, iaitu bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Bahagian A merangkumi identiti diri setiap responden. Hal ini penting kerana penyelidikan ini adalah menyeluruh. Jadi kita ingin mengetahui persekitaran di seluruh Malaysia ini. Untuk bahagian B, soalan merangkumi soalan-soalan yang berkaitan dengan tajuk kajian kami, iaitu etika terhadap alam sekitar. Dan bahagian C adalah merupakan saranan dan pandangan responden kita terhadap alam sekitar. Seterusnya, analisa kajian. Analisa kajian dibuat berdasarkan soal selidik melalui Google Form tersebut. Jadi kami para pengkaji dapat menganalisis dan mengumpul data-data bagi melihat bagaimana dan apakah reaksi respon masyarakat terhadap alam sekitar. Jadi data-data tersebut telah digambarkan melalui data pie, data bar dan graf bar. Kaedah ini telah memudahkan kami untuk menganalisis peratusan responden, sama ada daripada responden tersebut adalah lelaki ataupun perempuan, lingkungan umur responden, dan sama ada responden bersetuju atau tidak dengan saranan yang telah kami senaraikan. Dari situ kita dapat menilai sejauh mana keprihatinan masyarakat kita terhadap alam sekitar. Kesimpulannya, metodologi adalah salah satu tata cara dalam mendapatkan maklumat dan pandangan daripada setiap lapisan masyarakat kita. Konsep metodologi ini banyak membantu kami untuk menggunakan pelbagai kaedah secara tersusun dalam mengumpul dan mendapatkan maklum balas daripada responden.
Selain itu, kami juga dapat menambahkan ilmu pengetahuan berdasarkan pandangan-pandangan yang telah diberikan oleh responden. Metodologi ini seharusnya menggunakan cara yang betul dan sistematik agar membantu kita para pengkaji untuk menghasilkan sebuah kajian yang mempunyai kesahihan dan nilai yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Izzati binti Ahmad Suhaimi, bernombor metrik 20209629993. Saya akan menerangkan mengenai bab 4. Bab 4 dapatan kajian. Dalam bab ini akan menerangkan mengenai hasil dapatan kajian yang diperolehi daripada borang soal selidik yang telah diedarkan menerusi aplikasi WhatsApp dan juga lain-lain. Sebanyak 126 orang responden telah direkodkan dalam kajian ini. Berdasarkan carta PAI 1 iaitu berkenaan jantina, sebanyak 67.5% iaitu 85 orang responden terdiri daripada responden wanita, manakala selebihnya iaitu 32.5% sebanyak 41 orang responden terdiri daripada kaum lelaki. Carta PAI 2 pula menunjukkan 1 hingga 25 tahun adalah sebanyak 87.3% iaitu 110 responden, di mana golongan umur ini adalah majoriti umur yang mengikuti kajian ini, manakala tiada responden direkodkan pada umur 31 hingga 35 tahun. Carta PAI 3A dan juga 3B menunjukkan 16.7% daripada 21 orang responden terdiri daripada responden yang berasal daripada Terengganu. Mereka ini merupakan golongan majoriti yang telah mengikuti soal selidik ini. Seterusnya diikuti dengan negeri penempatan di Pahang dan juga Perlis seramai minoriti iaitu 0.8%, iaitu seorang responden sahaja yang direkodkan. Di bahagian B pula iaitu bagi menguji tahap kefahaman dan kesedaran masyarakat mengenai isu berkaitan alam sekitar. Berdasarkan carta PAI 4, carta PAI ini menunjukkan sebanyak majoriti iaitu 68.3% bersamaan 86 daripada 126 orang responden ini peka terhadap kesedaran berkenaan pencemaran dan isu alam sekitar di Malaysia. Minoriti sebanyak 1.6% iaitu 2 orang responden ini pula tidak berminat dengan kenyataan tersebut. Carta PAI 5 pula menunjukkan majoriti sebanyak 67.5% bersamaan 85 daripada 126 orang responden ini peka terhadap perbuatan jenayah pencemaran alam sekitar di Malaysia. Minoriti 1.6% iaitu 2 orang responden pula tidak berminat dengan persepsi terhadap perbuatan jenayah pencemaran alam sekitar di Malaysia. Pada carta PAI 6 pula iaitu memaparkan sebanyak 100% kesemua 126 orang responden ini bersetuju bahawa pencemaran alam sekitar memberi impak yang negatif terhadap masyarakat. Pada graf 1 iaitu menunjukkan peratusan pencemaran alam sekitar di seluruh Malaysia. Dalam graf ini menunjukkan majoriti seramai 71.4% menyatakan berlakunya pencemaran air ataupun sungai di kawasan mereka. Minoriti sebanyak 20.6% menyatakan berlakunya pencemaran tanah di kawasan mereka. Graf 2 pula menunjukkan peratusan impak negatif pencemaran alam sekitar. Majoriti 69% daripada hasil soal selidik menyatakan berlakunya banjir akibat pencemaran alam sekitar. Majoriti sebanyak 24.6% menyatakan berlakunya kematian akibat pencemaran alam sekitar. Carta PAI 7 iaitu mengenai pandangan masyarakat terhadap usaha kerajaan. Dalam carta PAI ini menunjukkan sebanyak majoriti 73.8% bersamaan dengan 93 orang responden berasa langkah kerajaan ini adalah kurang memuaskan. Graf 3 iaitu peratusan aktiviti yang pernah diceburi masyarakat. Dalam graf ini menunjukkan majoriti 61.1% menyatakan pernah mengikuti aktiviti berkempen alam sekitar dan diikuti dengan 54.8% menunjukkan pernah mengikuti projek riadah pembersihan alam sekitar. Seterusnya 29.4% pula pernah mengikuti pameran dan seterusnya diikuti dengan 20.6% yang pernah mengikuti pertandingan. 15.9% pula pernah mengikuti lain-lain aktiviti dan akhir sekali minoriti sebanyak 8.7% hasil soal selidik ini menyatakan tidak pernah mengikuti sebarang aktiviti.
Carta pada 8 iaitu mengenai pandangan masyarakat terhadap kepekaan anak-anak generasi muda kini, menunjukkan majoriti 91.3% bersamaan dengan 115 daripada 126 responden bersetuju bahawa tahap kepekaan anak-anak generasi terhadap pencemaran alam sekitar ini semakin berkurangan, manakala lebihan 87% iaitu 11 orang responden pula tidak bersetuju dengan kenyataan tersebut. Graf 4 pula menunjukkan peratusan punca kurang kepekaan anak-anak generasi kini. Majoriti 61.9% menyatakan berpunca daripada kurang didikan keluarga, 54.8% menyatakan berpunca daripada pengaruh rakan sebaya, dan akhir sekali minoriti sebanyak 48.4% menyatakan berpunca daripada kurang didikan di sekolah. Pada bahagian C pula adalah berkenaan etika masyarakat terhadap pencemaran alam sekitar. Dalam pernyataan pertama iaitu memastikan masyarakat tahu tata tertib penjagaan kebersihan alam sekitar, seramai 125 orang responden bersetuju manakala seorang responden tidak bersetuju. Bagi kenyataan kedua pula iaitu mendedahkan kepada anak-anak atau rakan kebaikan serta akibat pengabaian alam sekitar, seramai 122 orang responden bersetuju dan lebihan 4 responden tidak bersetuju. Kenyataan ketiga pula iaitu menaikkan kadar kompaun terhadap individu yang merosakkan alam sekitar, seramai 122 orang responden bersetuju dan 4 orang responden tidak bersetuju. Bagi kenyataan keempat iaitu penjenayah alam sekitar perlu diadili dan diberi hukuman yang setimpal. Kenyataan ini sebanyak 121 orang responden bersetuju dan 5 orang responden tidak bersetuju. Dan pernyataan yang terakhir iaitu membudayakan amalan 4R iaitu reuse, reduce, recycle dan juga react mendapat persetujuan sebanyak 125 orang responden dan seorang responden tidak bersetuju. Kesimpulan yang boleh didapati daripada hasil soal selidik ini adalah kajian mengenai etika dan kepentingan alam sekitar ini mendapat galakan daripada semua lapisan masyarakat, tidak kira muda ataupun tua. Hal ini boleh dibuktikan melalui jumlah responden yang telah memberikan kerjasama dan menyampaikan maklum balasan pandangan terhadap kajian tersebut. Seterusnya, kebanyakan masyarakat kita amat peka dan sangat prihatin terhadap masalah alam sekitar yang berlaku di negara kita. Perkara ini merupakan satu kepentingan dalam kalangan masyarakat bagi membentuk etika dan adab dalam memelihara dan memelihara alam sekitar. Seterusnya, masyarakat telah membuktikan bahawa mereka masih berasa bertanggungjawab dalam mencari jalan penyelesaian bagi membendung dan menangani isu berkaitan etika terhadap alam sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Atira binti Arba, nombor metrik 2020828792. Pada hari ini saya akan membentangkan bab 5 iaitu kesimpulan. Antara cadangan yang dikemukakan oleh pengkaji adalah penyelidik akan datang, masyarakat dan juga kerajaan. Poin yang pertama adalah pengkaji akan datang. Pengkaji akan datang seharusnya menambahkan bilangan responden agar hasil kajian lebih tepat. Yang kedua, menghantarkan borang soal selidik berbentuk kertas untuk disebarkan bagi memudahkan golongan yang tidak mempunyai teknologi mudah alih. Yang ketiga ialah memperluaskan lagi tinjauan soal selidik di media sosial lain supaya boleh melibatkan banyak pengguna media sosial untuk mendapatkan gambaran tentang konsep terhadap alam sekitar. Dan yang keempat adalah mengkaji keberkesanan kajian untuk mengetahui tentang kefahaman konsep etika terhadap alam sekitar dalam kalangan masyarakat tempatan. Poin yang seterusnya adalah kerajaan. Kerajaan seharusnya menggunakan teknologi maklumat untuk menyalurkan info-info yang berkaitan dengan etika terhadap alam sekitar. Sebagai contoh, mengakses jurnal atau artikel di laman-laman web tertentu. Seterusnya, mengadakan aktiviti atau kempen yang berkaitan dengan alam sekitar, terutamanya di kawasan-kawasan yang terjejas akibat kurangnya etika terhadap alam sekitar. Dan yang seterusnya adalah mengetatkan undang-undang berkaitan dengan alam sekitar seperti mengenakan denda atau penjara kepada masyarakat yang terlibat dengan jenayah pencemaran alam sekitar. Okey, yang seterusnya adalah masyarakat. Masyarakat seharusnya mempraktikkan
amalan kita semula kerana ia merupakan satu proses penukaran bahan buangan kepada bahan yang baru. Dan yang seterusnya mengurangkan penggunaan kenderaan bermotor kerana ia mampu menjejaskan kualiti udara disebabkan oleh kandungan-kandungan sulfur dioksida dan nitrogen yang dibebaskan. Yang ketiga ialah bijak dalam mengawal sumber tenaga elektrik kerana pelepasan gas karbon dioksida daripada industri akan menyebabkan perlepasan gas rumah hijau yang mana mampu meningkatkan suhu permukaan bumi serta perubahan iklim. Sebagai kesimpulan, majoriti masyarakat Malaysia faham akan konsep beretika terhadap alam sekitar. Namun berdasarkan kajian, terdapat segelintir masyarakat yang masih tidak peka dan tidak mengambil tahu tentang pemeliharaan alam sekitar. Mereka beranggapan bahawa pemeliharaan ini bukan tanggungjawab mereka dan bukan satu kepentingan terhadap alam sekitar. Jadi, sebagai rakyat Malaysia, kita seharusnya tidak berfikiran seperti itu kerana beretika terhadap alam sekitar merupakan salah satu tanggungjawab kita. Cadangan yang diberikan perlulah dititik beratkan oleh masyarakat tempatan supaya mereka lebih memahami dan prihatin terhadap alam sekitar. Dengan adanya kerjasama daripada semua pihak, alam sekitar akan dapat dipelihara dan dijaga dengan baik serta meningkatkan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. Sekian, terima kasih.